Assalamualaikum kepada Puan Zuriani. Nama saya ialah Arifah Iliana. Saya akan menyambung pembentangan bahagian saya iaitu langkah-langkah mengatasi diskriminasi terhadap wanita di Malaysia. Langkah yang pertama ialah menghapus diskriminasi terhadap kaum wanita. Hak wanita juga memberi makna yang sama dengan hak asasi manusia. Kini, hak wanita dan golongan remaja boleh dilihat semakin diambil mudah, peranan mereka juga semakin terhad. Antara langkah bagi mengubah persepsi tersebut ialah dari segi sosio-budaya, ekonomi dan politik di negara ini. Melalui aspek sosio-budaya ialah seperti cara hidup yang mengamalkan budaya hormat menghormati sesama kaum, terutamanya kepada kaum wanita di seluruh dunia. Bagi aspek ekonomi pula, setiap organisasi di Malaysia hendaklah mengambil pekerja wanita di setiap sektor tanpa mengira jantina. Antara kaum wanita juga mempunyai hak untuk menaikkan taraf ekonomi negara supaya terus maju ke hadapan. Dari segi politik ialah majoriti penglibatan kaum lelaki ialah lebih daripada kaum wanita. Maka dengan memberikan peluang kepada kaum wanita untuk menceburi bidang politik juga akan memberikan banyak faedah. Contohnya, dapat membela nasib-nasib kaum wanita di luar sana. Langkah kedua ialah menetapkan 30% atau lebih kaum wanita untuk bekerja di pelbagai sektor. Selain itu, setiap organisasi perlulah menetapkan kuota bilangan penglibatan untuk kaum wanita bekerja di dalam sektor tersebut. Organisasi juga hendaklah mempunyai pemikiran yang boleh berfikir secara lebih rasional serta bertimbang rasa tentang nasib wanita yang tidak mendapat peluang pekerjaan tersebut. Mereka juga mampu untuk berdaya saing sesama pekerja lelaki serta dapat berdikari tanpa bergantung kepada orang lain, termasuk dengan membenarkan kaum wanita dilantik ke jawatan yang sesuai dengan kemahiran mereka. Langkah ketiga ialah untuk membela nasib kaum wanita daripada diperlakukan sewenangnya oleh kaum lelaki. Masyarakat hendaklah berani menyuarakan hak asasi kaum wanita dengan lantang untuk melindungi kaum wanita dari keganasan fizikal dan seksual di mana ianya boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti keganasan rumah tangga, keganasan seksual dan keganasan emosi. Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973/Akta 106 bertujuan bagi meminda dan menyatukan undang-undang berhubung dengan perlindungan wanita dan gadis. Langkah yang terakhir ialah memberi peluang pembangunan kerjaya terhadap wanita. Setiap syarikat hendaklah meneliti kelayakan dan juga pengalaman dimiliki pekerja dan memberikan mereka pangkat dan tanggungjawab yang sesuai dengan mereka. Syarikat perlu memberi wanita peluang untuk menyertai kem latihan seperti latihan pengurusan dan latihan tata cara SOP di tempat kerja supaya mereka dapat berpeluang untuk menambah baik pekerjaan mereka serta meningkatkan kemahiran mereka untuk mencapai objektif dengan lebih efisien. Peluang untuk pekerja wanita dinaikkan pangkat adalah tipis. Setiap majikan hendaklah memberi job rotation. Ia adalah proses pemindahan seseorang dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain bagi mengelakkan pekerjaan tersebut berada di tahap yang sama tanpa penambahbaikan dari pihak majikan itu sendiri. Ia juga mampu menonjolkan kemampuan pekerja wanita
tersebut dalam setiap organisasi yang terdapat di Malaysia.